Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, apa khabar tuan dan puan, para penonton. Terima kasihlah diucapkan kepada anda semua kerana mengikuti program Influencer Japan Poly pada hari ini. Dan pada hari ini kami berada di Kompleks Kraftangan Negeri Poly dan bersama-sama saya pada hari ini iaitu Puan Nur Aini Hanafiah, iaitu Ketua Cawangan Media Cyber Jabatan Penerangan Negeri Poly yang mewakili Sekretariat Pertandingan Melaka Mural Kenali ASEAN 2023. Dan tajuk kita pada hari ini kita akan maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua mengenai pertandingan Melaka Mural Kenali ASEAN 2023. Dan untuk itu sebagai permulaan boleh tak puan jelaskan sebab sedikit latar belakang serta objektif program yang akan diadakan. Terima kasih Encik Sofian. Untuk makluman semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi pihak jawatankuasa induk pertandingan Melaka Mural Kenali ASEAN 2023, ingin saya merakamkan ucapan setinggi perhargaan kerana sudi membuat bagi sesi rakaman untuk Influencer at Japan. Bagi makluman para penonton dan pendengar sekalian, sebagai pelaksana dan Sekretariat Pertandingan Melaka Mural Kenali ASEAN 2023, Jabatan Penerangan Malaysia sedang dan akan menganjurkan pertandingan ini selama sebulan, iaitu mulai 1 Oktober dan sehingga 31 Oktober secara online. Tema bagi pertandingan pada tahun ini adalah Promoting Regional Sustainable Growth, iaitu bersempena dengan tema sambutan Hari ASEAN ke-56 pada tahun ini. Sedikit latar belakang mengenai pertandingan Melaka Mural Kenali ASEAN. Pertandingan ini merupakan salah satu daripada program baharu Jabatan Penerangan Malaysia yang diperkenalkan buat julung-julung kalinya pada tahun 2021. Oleh itu penganjuran pada tahun ini memasuki edisi yang ketiga, ya Encik Sofian. Melukis mural di dinding sekolah terpilih adalah merupakan salah satu aktiviti program Kenali ASEAN yang dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia di bawah Jawatankuasa Kebudayaan dan Penerangan ASEAN, ASEAN Community of Culture dan Information atau ringkasnya ASEAN COCI sejak tahun 2014. Reka bentuk serta konsep mural yang digunakan dalam aktiviti tersebut dihasilkan berdasarkan idea serta kreativiti para pegawai jabatan ini sepenuhnya. Manakala untuk proses melukis mural pula, ia dikendalikan oleh pasukan petugas daripada Jabatan Penerangan Malaysia, Putrajaya dengan dibantu oleh para guru dan murid-murid di sekolah yang terlibat. Namun, semenjak 2020, aktiviti melukis mural secara fizikal tidak dapat dilaksanakan berikutan pandemik. Untuk menghidupkan semula aktiviti ini, inisiatif melukis mural secara dalam talian mula diperkenalkan pada tahun 2021 melalui penganjuran pertandingan Melaka Mural Kenali ASEAN. Untuk makluman Encik Sofian, para penonton dan para pendengar sekalian, pertandingan Melaka Mural Kenali ASEAN merupakan program berkaitan ASEAN yang kedua terbesar yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia selepas pertandingan kuis ASEAN, di mana kategori penyertaan pertandingan ini adalah terbuka kepada para peserta di seluruh Malaysia dan juga jumlah hadiah yang ditawarkan hampir menyamai pertandingan kuis ASEAN. Selain daripada pertandingan Melaka Mural Kenali ASEAN dan pertandingan kuis ASEAN, Jabatan Penerangan Malaysia turut melaksanakan pelbagai program mempromosikan ASEAN Kenali ASEAN yang dikenali sebagai ASEAN at School, ASEAN at Sokmat, penerbitan info ASEAN dan pameran ASEAN atau Your Fingertips. Sebagaimana lazimnya, pertandingan-pertandingan berkaitan ASEAN yang dianjurkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia sebelum ini sentiasa mendapat kerjasama yang erat daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Tradisi ini diteruskan lagi bagi pertandingan Melaka Mural Kenali ASEAN 2023, di mana pertandingan ini mendapat sokongan sepenuhnya KPM bagi pengiktirafan untuk markah pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan co-curriculum PAJSK, yang mana markah-markah PAJSK ini amat bernilai bagi murid-murid sekolah di Malaysia.
Selain itu, pihak KPM turut memberikan sokongan dalam menghebahkan maklumat berkaitan pertandingan kepada seluruh sekolah di Malaysia melalui Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah dan juga melalui Didik TV KPM. Menyentuh tentang objektif penganjuran pertandingan Melaka Mural Kenali ASEAN secara umumnya, Cik Sofian ya, pertandingan ini dianjurkan dengan tujuan untuk meningkatkan lagi tahap pengetahuan dan kesedaran masyarakat Malaysia berkenaan dengan ASEAN melalui kaedah yang lebih kreatif dan versatile. Pertandingan ini bukan sahaja membuka ruang kepada orang ramai untuk mengetengahkan bakat, idea serta kreativiti mereka di dalam menghasilkan lakaran mural yang menarik dan segar, tetapi dalam masa yang sama, falsafah, misi, visi ASEAN dapat dihayati oleh para peserta memandangkan mereka perlu menghasilkan lakaran mural mengikut tema tertentu bagi berkaitan dengan pertubuhan ASEAN. Demikian tadi penjelasan yang telah diberikan oleh Puan Nuraini mengenai latar belakang dan juga objektif penganjuran pertandingan mural ASEAN 2023. Dan difahamkan bahawa pertandingan ini telah pun kata dah lama berlangsung sejak tahun 2014, namun dihentikan pada tahun 2020 berkaitan dengan pandemik Covid dan dijalankan secara atas talian. Maknanya benda ini dah lama lah kita untuk bagi bakat kepada peserta untuk melakarkan lukis lah. Okey, jadi kalau untuk soalan-soalan seterusnya, ada had umur tak untuk menyertai pertandingan ni? Okey, untuk makluman dan jawapan daripada soalan Cik Sufian, menyentuh tentang siapa yang boleh menyertai pertandingan ini sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Sukacita dimaklumkan penyertaan untuk pertandingan Melaka Mural Kenali ASEAN 2023 dibuka untuk dua kategori Cik Sufian, iaitu kategori murid sekolah warga negara Malaysia berumur 13 hingga 17 yang sedang menuntut di sekolah menengah kerajaan dan juga swasta. Dan untuk kategori yang lagi satu, kategori terbuka, iaitu warga negara Malaysia yang berumur 18 sehingga 50 tahun yang berada di dalam maupun di luar negara. Selagi warga negara, mereka layak untuk menyertai pertandingan. Secara umumnya, pertandingan Melaka Mural Kenali ASEAN 2023 masih mengekalkan konsep pertandingan seperti mana yang dikenalkan pada 2021, iaitu pelaksanaannya adalah selama sebulan dan sepenuhnya secara dalam talian. Ianya adalah bagi memberikan peluang kepada seberapa ramai peserta yang ingin mengambil bahagian dalam pertandingan ini. Walau bagaimanapun, istimewanya pada tahun ini berbanding tahun-tahun sebelumnya ialah terdapat penambahan hadiah yang boleh dimenangi oleh para pemenang. Hal ini akan diperincikan bagi perbincangan seterusnya. Dan kembali kepada perbincangan kita bagi peserta untuk pertandingan ini, sebagaimana saya maklumkan tadi, penyertaan dibuka untuk dua kategori, iaitu murid sekolah dan terbuka. Bagi menarik perhatian orang ramai dalam kedua-dua kategori tersebut untuk mengambil bahagian dalam pertandingan ini, hebahan di laman sesawang Jabatan Penerangan Malaysia dan juga media sosial rasmi Jabatan telah pun dilaksanakan secara berperingkat mulai 16 September yang lalu. Pihak Sekretariat juga telah mengatur gerak kerja awal dengan mengedarkan poster-poster pertandingan melalui Jabatan Penerangan Negeri dan juga kepada Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara untuk disampaikan kepada orang ramai yang mungkin berminat untuk menyertai pertandingan ini. Di samping itu, beberapa aktiviti turun padang ke lokasi sekolah-sekolah terpilih di seluruh negara turut dirancang dan akan dilaksanakan bagi tujuan menyebarluas maklumat berkaitan pertandingan ini kepada orang ramai. Itulah dia antara siapa yang boleh menyertai dan juga syarat-syarat pertandingan. Dia terbuka kepada seluruh warga Malaysia. Dia ada dua kategori, iaitu yang pertama kategori sekolah berusia antara 13 hingga 17 tahun. Manakala bagi kategori terbuka berusia 18 tahun. Ya. 18 tahun dan ke atas hingga ke 50 tahun lah. Ya, Maksudnya dia warga negara Malaysia walaupun di dalam negara atau luar negara. Dalam negara ataupun di luar negara. Tak kira lah dia duduk di Hong Kong ke, dia duduk di Argentina ke, Brazil ke, asalkan dia warga negara Malaysia, dia layak untuk menyertai pertandingan mural ini. Ya, betul tu Cik Sufian. Baiklah,
Seterusnya antara syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh penganjur, dia ada syarat-syarat dia tak? Okey, untuk syarat-syaratnya Encik Sofian ya. Secara ringkas, syarat dan peraturan bagi pertandingan Melaka Mural Kenali ASEAN 2023 adalah seperti berikut. Yang pertama, semua peserta yang ingin mengambil bahagian dalam pertandingan ini dikehendaki menyediakan satu lakaran mural berdasarkan tema pertandingan, iaitu Promoting Regional Sustainable Growth serta bercirikan ASEAN. Melalui tema ini, apa yang diharapkan peserta mengekspresikan, menunjukkan, menampakkan elemen-elemen seperti perpaduan sosial, budaya, alam sekitar dan ekonomi dalam lakaran mural mereka. Yang kedua, lakaran mural peserta perlu mempamerkan ciri-ciri ASEAN dengan jelas. Contohnya, mempunyai logo ASEAN. Logo ASEAN yang kuning merah. Ya, betul. Bendera negara-negara anggota ASEAN. 10 anggota. Ya, dan juga mercu tanda di negara-negara ASEAN atau elemen-elemen lain yang berkaitan seperti simbol-simbol rasmi dan sebagainya. Walau bagaimanapun, lakaran yang dihasilkan hendaklah tidak mengandungi unsur-unsur perkauman, kecaman kepada mana-mana negara serta lain-lain unsur negatif yang menyinggung sensitiviti mana-mana pihak dan mencecaskan imej Malaysia. Dan bagi syarat yang ketiga, peserta perlu menghasilkan lakaran lukisan mural secara manual, iaitu menggunakan tangan dalam saiz kertas lukisan A3. Ya. A3 lah. Kita sebut sebagai A3. Kalau A4 tu dia kecil kan? A4 dia kecil. Jadi A3 tu kalau kita ni akan sebut sebagai kertas lukisan. Kertas lukisan. Ya. Penggunaan sebarang perisian atau aplikasi digital dalam penghasilan lakaran tersebut tidak dibenarkan sama sekali. Cetakan komputer pun tak boleh lah. Tidak dibenarkan. Kena lukisan tangan. Perlu penghasilan kreativitas macam orang seni. Ya. Dan untuk syarat seterusnya, lakaran perlu dibuat hanya menggunakan pensel warna, pen, warna air atau gabungan bagi bahan-bahan yang disebut di atas sahaja. Maksudnya cat spray pun tak boleh? Ya, tidak dibenarkan sama sekali. Betul ada syarat-syarat dia, menggunakan kertas A3, bersaiz kertas A3 dan juga pensel warna yang benda asas je lah, senang. Ya, betul. Cetakan komputer tak dibenarkan. Mungkin ada lagi syarat tambahan? Ya, ada syarat-syarat yang seterusnya. Pendaftaran, penyertaan dan penghantaran hasil lakaran adalah secara dalam talian. Ya, menggunakan borang rasmi Google Form yang disediakan oleh penganjur sahaja. Lakaran mural peserta perlu dihantar persekali dengan borang tersebut dalam format fail JPEG atau PDF dengan resolusi minimumnya 150 dpi. Saiz fail yang dimuat naik pula perlu tidak melebihi 30 MB. Lakaran yang dihantar menggunakan medium lain selain daripada borang rasmi tidak akan dipertimbangkan untuk penjurian dan pemberian sijil penyertaan. Maksudnya kalau lukisan tu dia post memang tak boleh lah? Ya, dia perlu dalam talian. Dalam talian. Dengar tu? Ya. Jangan sekali anda lukis lepas tu anda post, memang tak dapat lah. Sayang lah. Kan? Ikut format yang telah syarat talian sepenuhnya. Okay? Tapi penghasilan secara manual. Penghasilan secara manual. Tapi cara tu kita ambil gambar ke apa kan, kita scan ke apa. Zaman digital. Ya, zaman digital. Okay. Untuk syarat seterusnya Cik Sofian, peserta dibenarkan menghantar seberapa banyak penyertaan yang diingini. Namun hanya satu sijil penyertaan sahaja yang akan diberikan, manakala hadiah yang boleh dimenangi oleh setiap peserta terhad kepada satu hadiah sahaja. Maknanya dia hantar banyak lukisan. Ya. Kalau menang satu-satu je lah. Satu sahaja yang layak untuk dia. Mungkin dia hantarlah 10 tapi yang terbaik mungkin dipilih oleh juri kan. Tak perlu nasib lah kan. Ya, betul. Untuk syarat yang ketujuh, tiada had penyertaan. Maksudnya nak hantar 150, tiada had. Yang penting hantar menggunakan syarat yang utama secara dalam talian sepenuhnya. Dan untuk makluman juga, pertandingan ini adalah atas kapasiti individu. Dan mereka tidak mewakili sekolah, institusi atau organisasi tertentu. Maknanya atas nama individu yang menyertai. Betul. Dan peserta yang diumumkan sebagai pemenang
wajib menghantar ilustrasi atau lakaran asal mural yang dihasilkan kepada pihak penganjur. Maksudnya kalau dah diumumkan dia sebagai pemenang, mana yang lukisan tadi, kalau sama ada penganjur akan hubungi dia lah. Ya, betul. Waktu tu lah boleh nak post ke, Betul. hantar by hand ke, Ya, betul. hantar pakai JNT Courier. ke, courier ke, Ya. terpulang lah. Baik. Tapi anda cuba, anda lukislah sebagaimana ikut kreativiti yang berasaskan elemen-elemen ASEAN. Betul. Yang penting jangan menyentuh sensitiviti ataupun Ya. perkara-perkara yang dilarang. Betul. Secara automatiknya pernyataan anda akan dibatalkan. Alamak. Okey, seterusnya puan. Okey, ada syarat-syarat tu. Okey, untuk makluman Cik Sufian, Ya. sekiranya ada adik-adik sekolah yang menyertai pertandingan, mereka perlu mendapatkan kebenaran Ya, daripada betul, ibu bapa betul. dan memaklumkan kepada pihak sekolah Ya. untuk pengetahuan pihak sekolah mereka ada memasuki pertandingan ini. Itu antara syarat-syarat bagi anak-anak yang sekolah lah. Maksudnya anak-anak yang mewakili sekolah yang Ya. berusia antara 13 hingga 17 tahun tadi Betul. kena maklum dululah dekat ibu bapa, waris dan pihak sekolah, mana tahu tiba-tiba menang secara tak langsung akan mengharumkan nama sekolah kan. Betul. Itulah dia antara syarat-syarat pertandingan. Baiklah. Nampaknya kita pun telah menjelaskan apapun syarat-syarat dan juga peraturan-peraturan untuk menyertai pertandingan ini, kaedah-kaedahnya. Dan syarat-syarat dan peraturan pertandingan sudah pun kita ketahui. Kita yang kita tunggu, kita nak dengar apakah hadiah-hadiah yang bakal dimenangi oleh peserta yang menyertai pertandingan. Okey, baik, terima kasih Encik Sufian. Setiap pertandingan mesti ada pemenang kan? Ya. Jadi izinkan saya berkongsi kepada semua yang menonton Influencer Japin bagi episod Mural ASEAN ini. Sebagaimana dimaklumkan pada awal perbincangan tadi, hadiah-hadiah yang disediakan untuk para pemenang bagi pertandingan ini cukup menarik. Cukup benar. Untuk makluman para pendengar dan penonton yang sedang mengikuti rakaman ini, jika pada tahun-tahun sebelum ini hadiah yang ditawarkan adalah bagi Johan, naib Johan, tempat ketiga dan hanya 5 hadiah sagu hati. Punya 8 lah. Ya, dan bagi tahun ini pihak sekretariat telah menambah 3 lagi, iaitu hadiah khas juri, iaitu penyertaan terbanyak kategori murid sekolah, penyertaan terbanyak bagi kategori terbuka dan penyertaan murid terbanyak diberikan kepada satu buah sekolah yang mempunyai jumlah penyertaan murid yang paling ramai. Maksudnya di sini walaupun pertandingan yang kategori sekolah tadi di atas individu, tapi bila dia mewakili sekolah tu kira hantar macam contoh 50 penyertaan terbanyak dalam Malaysia atas nama satu sekolah, dia akan dapat hadiah khas juri. Ya, betul. Contoh di dalam satu sekolah tu ada 100 pelajar daripada sekolah tu dan sekolah lain tak ada menangi nombor tu, dia akan maksudnya dinobatkan mereka, berpeluang untuk menangi hadiah pilihan juri tadi. Ya, pilihan hadiah khas juri lah. Penyertaan terbanyak. Oleh itu apa tunggu lagi para penonton yang mana kata ada anak-anak, ada adik-adik yang masih bersekolah berusia antara 13 hingga 17 tahun, mintalah depa untuk menyertai pertandingan ini. Yang mana ada bakat-bakat melukis tu, bolehlah insya-Allah lah, kalau ada rezeki mana kita tahu. Betul. Okay. Di samping itu Encik Sufian, suka ingin saya maklumkan kepada semua pemenang bagi setiap kategori kecuali bagi hadiah khas juri, bukan sahaja akan membawa pulang hadiah wang tunai tetapi juga trofi serta sijil. Bukan wang tunai saja. Ya. Okey, jadi senarai hadiah yang bakal diterima oleh para pemenang adalah seperti berikut. Untuk kategori terbuka, ya, bagi Johan akan memenangi ringgit Malaysia 2,000 berserta trofi dan sijil. Hadiah yang sangat lumayan, lumayanlah. 2,000 kita bermodalkan mana tahu sekeping kertas bersaiz A3 dan bakat dan juga pensel warna masa. Lepas tu anda bakat dalam seni, terus masuk je. InsyaAllah lah rezeki di pihak. Hadiah RM2,000 Johan. Untuk Johan. Yang naik Johan? Untuk naik Johan RM1,500 Malaysia berserta trofi dan sijil. Untuk tempat ketiga RM1,000 Malaysia berserta trofi dan sijil juga. Dan 5 kali hadiah sagu hati bernilai RM500 Malaysia. Yang ni pun dapat trofi dan sijil juga. Dan RM500 untuk yang sagu hati. Dan hadiah khas juri bagi penyertaan terbanyak bernilai RM150 Malaysia berserta sijil. Itu bagi kategori individu. Ya. Bagaimana dengan kategori sekolah? Okey, untuk kategori murid sekolah, bagi yang menjadi Johan akan memenangi RM1,000 Malaysia berserta trofi dan sijil. Dan bagi naib Johan akan memenangi RM750 Malaysia berserta trofi dan sijil. Tempat ketiga bernilai RM500 Malaysia berserta trofi dan sijil.
5 kali hadiah sagu hati dengan nilai RM300 Malaysia beserta trofi dan sijil, dan seperti tadi hadiah khas juri bagi penyertaan terbanyak RM100 beserta sijil. Ya. Jadi untuk hadiah khas juri bagi penyertaan murid terbanyak untuk sesuatu sekolah akan memenangi trofi dan satu sijil penghargaan. Sijil penghargaan untuk sekolah penyertaan terbanyak ya, lah. Betul. Sebelah tadi telah dijelaskan oleh Puan Noraini hadiah-hadiah yang bakal dimenangi untuk kategori terbuka Johan RM2,000 untuk kategori terbuka, dan Johan bagi kategori sekolah RM1,500. Ya, lumayan sekali. Baiklah, dan kita pun dah sampai ke penghujung persoalan. Apakah pesanan Puan kepada orang ramai di sana yang sedang mengikuti perbincangan kita mengenai pertandingan Melaka Murid Kenali ASEAN 2023 ini? Okey, terima kasih Cik Sufian. Sebelum kita mengakhiri rakaman pada petang ini, sekali lagi pihak Sekretariat Pertandingan mengucapkan ribuan terima kasih kepada program Influencer Japan yang memberi peluang untuk membuat hebahan berkenaan pertandingan ini. Dengan ini, pihak kami berbesar hati ingin menjemput orang ramai untuk meluangkan masa dan mengambil bahagian dalam pertandingan Melaka Mural Kenali ASEAN 2023 yang berlangsung 1 sehingga 31 Oktober secara dalam talian ya. Selaku Sekretariat Pertandingan, pihak kami amat memahami proses yang diambil untuk penghasilan sebuah karya yang baik dan mengikut tema yang ditetapkan bukanlah sesuatu yang mudah. Ya, justru pihak kami memutuskan untuk melaksanakan pertandingan ini selama sebulan bagi memberikan ruang secukupnya kepada para peserta untuk mendapatkan inspirasi, mengolah idea dan seterusnya menghasilkan karya lakaran mural yang terbaik. Untuk makluman para pendengar dan penonton yang budiman, hasil karya peserta pertandingan ini bukan sahaja akan digunakan dalam aktiviti melukis mural di dinding-dinding sekolah, malah pihak kami akan mempunyai perancangan bagi kerjasama dengan jabatan-jabatan kerajaan, pihak-pihak berkuasa tempatan, institusi pengajian tinggi serta badan-badan bukan kerajaan untuk mengetengahkan hasil karya peserta sebagai street art di lokasi-lokasi yang berpotensi untuk menarik perhatian pelancong dari dalam ataupun luar negara. Tidak berhenti di situ, pihak Sekretariat juga akan mempunyai perancangan untuk mengabdikan hasil karya yang diperolehi daripada pertandingan ini sebagai produk, contohnya seperti kalender, kulit buku dan barangan cenderahati korporat jabatan. Justru diharapkan orang ramai akan mengambil peluang untuk menyertai pertandingan ini. Semoga lebih ramai bakat-bakat baru dapat dicungkil serta diketengahkan ke arena yang lebih tinggi melalui pertandingan ini. Dan seterusnya Encik Sufian, izinkan saya memaklumkan pertandingan ini telah mendapat sokongan dan pengiktirafan bagi markah pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan kurikulum ya daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Oleh itu, pihak kami berharap agar berita ini akan menyuntik semangat dan motivasi kepada adik-adik di sekolah untuk menyertai pertandingan ini, dan sijil digital akan diberikan kepada semua peserta untuk pertandingan ini. Tidak dilupakan, kami akan memberikan sijil digital kepada guru pembimbing ataupun penyelaras yang membantu murid-murid yang menyertai pertandingan ini. Akhirnya, harapan kami di pihak Sekretariat Pertandingan mendoakan bukan sahaja guru atau ibu bapa dan anak-anak yang akan terlibat secara aktif, tetapi juga kepada semua ahli masyarakat di luar sana. Kami mengharapkan penyertaan oleh mereka semua. Bak kata pepatah, tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Mungkin pertandingan ini bakal menjadi platform pertama bagi anda semua, terutama adik-adik di sekolah ya Encik Sufian, dan anak-anak yang masih di bangku sekolah, terutama mereka yang berada di sekolah, institusi dan juga yang berada di peringkat sekolah untuk melangkah lebih jauh ke peringkat antarabangsa pada suatu hari nanti. Sebagai kesimpulan, izinkan saya rumuskan kembali perkara-perkara yang telah saya sampaikan tadi. Antara pertandingan Melaka Mural Kenali ASEAN 2023 adalah suatu pertandingan secara dalam talian. Tarikh pertandingan adalah 1 sehingga 31 Oktober selama sebulan.
Ketiga, terdapat 2 kategori, sama ada kategori murid sekolah ataupun kategori terbuka. Dan seterusnya, cara penghantarannya sangat mudah. Peserta perlu menghantar karya lakaran mural bersaiz A3 yang telah siap. Dan perlu menghantar menggunakan Google Form yang diberikan oleh sekretariat dan pelbagai hadiah yang menarik menanti untuk dimenangi. Jadi jangan lupa untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan pertandingan yang disediakan oleh IR Division di laman Sesawang. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Noraini atas penjelasan yang telah diberikan berkenaan dengan pertandingan belakang mural Kenali ASEAN 2023 yang mana pertandingan bermula pada 1 hingga 31 Oktober 2023. Syarat-syarat pun telah kita ketahui. Oleh itu, jangan lepaskan peluang. Mungkin bakat anda melalui pertandingan ini akan dicungkil dan memenangi hadiah-hadiah menarik yang telah disediakan. Oleh itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Puan dan juga terima kasih juga ucapkan kepada anda semua kerana setia bersama dengan Influencer at Japan Police. Semoga kita berjumpa lagi. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.